dok kau lapar. Dan Tok yang bertanya tadi, dia tahu apa itu lapar. Sebab apa? Dia pernah rasa apa yang dikatakan lapar. Demikian juga bila Tok tadi beri air soya, yang tadi tersandar tadi tuan-tuan, dia minum 3 jam air soya, tersandar. Kenapa? Tersandar macam ni, kau kenyang. Kenyang dan lapar, adakah kita nampak? Tak nampak. Kalau Allah tak nampak, ini pula pencipta kepada kenyang ke kan? Yang kenyang tadi kita tak nampak, yang lapar tadi kita tak nampak. Bagaimana pencipta kepada lapar, bagaimana pencipta kepada kenyang. Lagi-lagi kita tidak nampak. Bila kita nak nampak dia? Nak nampak, dia kata Nabi, kamu nak jumpa dia, kamu nak lihat dia, kata Nabi, ada 2 tempat. Yang pertama, Nabi beritahu orang yang berpuasa ni dia akan gembira, ada 2. Pertama, ketika dia menikmati rezeki aku, kata Allah, ketika berbuka puasa, kita gembira. Sebab tu masa berbuka, jangan kita agihkan anak kita yang tak puasa duduk jauh. Jangan pinggirkan mereka. Ada kadang-kadang pinggirkan, awak budak tak puasa duduk jauh-jauh, abang nak buka puasa. Jangan. Ya? Ajak dia, menantu tak puasa, ustaz, saya baru dapat menantu ustaz, seminggu dah duduk dengan saya ustaz. Bagus dah. Tapi menantu saya tak puasa ustaz. Jangan pinggirkan dia. Atas, mari dekat abah ni, air soya ni ada 3 jam, siapa nak minum? Ajak. Ya? Jangan pinggirkan dia. Sebab itu tuan-tuan, gembira yang pertama bila mana mereka memakan rezeki aku, sebagaimana kata Nabi, ya? Yang diambil daripada kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah beritahu kepada Nabi bila mana mereka berjumpa, iaitu melihat aku, tuan-tuan, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Sebab itu tuan-tuan, bila sebut nak melihat Allah, persediaannya kita ketika mana kita berada di sini. Persediaan untuk melihat Allah, untuk berjumpa Allah, persediaannya ketika kita duduk di dunia ini, tuan-tuan. Ada orang yang derhaka, ada orang yang taat, dia ada 2. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang dapat pahala, ada yang dapat dosa. Sebab itu tuan-tuan, untuk dapat, ya, supaya Allah ini benarkan kita, supaya boleh kita masuk dalam surga dia, tuan-tuan, ada beberapa cara. Yang pertama, kita semayang antaranya, tuan-tuan. Kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Ramadan ini, tuan-tuan, pada malam ini kita tengok, kita dah masuk pada pasal yang kedua. Pasal pertama kita tinggal, yang disebut rahmat. Dan kita dah masuk pertengahan Ramadan. Tengok, ya? Tengok ni, tuan-tuan, ibarat duduk, tuan-tuan, atas pagar. Kita tak nak duduk atas pagar, tuan-tuan. Sini pun tidak, sini pun tidak. Biru pun tidak, hijau pun tidak. Ya? Kita tak nak sini. Ya? Kita tak nak. Nak hijau pun tidak. Mikir hijau pun tidak, hijau tidak. Biru tidak, biru tidak. Kita tak nak terus. Ya? Sebab kita nak berterusan. Ada orang sampai pertengahan Ramadan tak hadir dalam rumah Allah. Tak hadir. Kita bukan berhenti, dia tengok. Tidak, tuan-tuan. Tidak. Tapi mula-mula kita dapat rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian kita nak pula maghfirah, keampunan yang datang daripada Allah. Minta ampun dengan Allah. Ustaz, saya tak ada dosa, ustaz, rasa-rasanya tak pernah tinggal semayang. Kalau kamu rasa tak ada dosa dengan Allah, pasti kamu ada dosa dengan jiran. Kadang-kadang kita bina rumah, tuan-tuan, sambung rumah depan. Sebelum ni, tuan-tuan, jiran kita duduk dekat koridor depan rumah dia. Dia parking je kereta bimbang, duduk luar dulu. Sambil tangga tas, sambil tangga kasut. Angin tu sampai pada tubuh dia. Bila kita sambung rumah, tuan-tuan, angin tak sampai pada kita, bersalah dengan jiran. Bersalah, tuan-tuan. Atau kita sambung rumah kita di depan, sambung. Belum kita plaster ni, tuan-tuan. Saya cat lagi warna hijau. Warna hijau tak main warna biru tu. Tak main warna biru ni. Dekat pilihan raya ni semua hijau kan. Cat warna hijau ni. Ya? Tapi dia tak plaster pula sebelah jiran, tuan-tuan. Rumah dia plaster. Rumah jiran tak plaster, tuan-tuan. Ya? Bila tetamu datang, semua komen, kenapa ni rumah awak ni kemek-ot sangat ni, kenapa ni, tuan-tuan? Ya? Sempuyeng sangat ni keadaan ni, kenapa sempuyeng sangat ni, tuan-tuan? Ya, orang lipis sebut sempuyeng, tuan-tuan. Sempuyeng ni buruk sangat lah. Mana? Ya? Sebab apa? Jiran sebelah tadi sambung rumah dia plaster. Tapi rumah sebelah tidak plaster. Kita menyakiti hati jiran, tuan-tuan. Atau kita sambung dapur, tuan-tuan. Tak beritahu pun jiran. Kadang-kadang kita sambung, tuan-tuan, kita sekat jalan tongket nak hantar rumah dia, tuan-tuan.
Dia ada tonggek, 3 tonggek, tuan-tuan. Kita saja lepas tukar. Hari tu tuan-tuan kita sama rumah, tak beritahu dia, tak beringat lagi. Kita ada salah dengan jiran, tuan-tuan. Kemudian jika saya tak ada salah dengan jiran, Ustaz. Kalau kamu tak ada salah dengan jiran, barangkali kamu ada salah dengan ayah dan ibu. Dosa kita dengan ayah, dosa kita dengan ibu. Ustaz, ayah saya meninggal, Ustaz. Bila? Tahun lepas. Kenapa? Penyakit chikungunya, Ustaz. Tahun lepas. Kenapa? Tidak. Bersyukurlah, jangan bersedih, tuan-tuan. Ramadan nanti bila sampai di hujung, orang semua pergi kubur, kita jangan sedih. Ya, orang tanya kita, kenapa awak tak pergi kubur? Siapa lah. Ya, kau nak ziarah siapa lagi? Kubur ayah tu duduk di Kelantan tu. Ya, kau mana ada ayah lah. Bersyukurlah kamu dah tak ada ayah. Orang yang pada malam ni tak ada ayah ni, tak ada ibu ni, tuan-tuan, bersyukur, berterima kasih pada Allah. Kerana apa? Kamu sudah tak ada dosa dengan ayah dan kamu dah tak ada dosa dengan ibu, tuan-tuan. Yang masih lagi ada ayah pada malam ini, yang masih lagi ada ibu pada malam ni, tuan-tuan, kita ada dosa dengan mereka. Ada dosa, tuan-tuan. Hantar telefon, Assalamualaikum, mak. Salam satu Malaysia, mak. Lama dah tak dengar khabar mak ni. Mak apa khabar durian lagi ke tidak? Hantar telefon. Sebab kita ada ayah, kita ada ibu. Ustaz, saya dah ada ayah dah, Ustaz. Ibu memang tak ada, ayah tak ada. Kamu tak ada ayah, tapi gambar ayah ada. Gambar ayah ada, tuan-tuan. Nabi Muhammad, tuan-tuan, gambar ayah tak ada. Rasulullah itu gambar ayah tak ada. Kita alhamdulillah gambar ayah masa dia duduk sebelah mama dulu, tuan-tuan. Masa mula-mula kahwin ada lagi tersimpan, tuan-tuan. Kita buka album, oh ada lagi gambar abah buku ada. Berterima kasihlah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pertengahan Ramadan ni jangan berhenti. Kita nak capai nama dia maghfirah. Apa itu maghfirah? Kasih sayang Allah. Allah sayang pada kita. Dan bila sampai saja di pertengahan Ramadan, kita nak sampai penghujung, tuan-tuan. Ibarat orang yang berlari. Orang yang berlari, tuan-tuan, walau tubuh duduk di garisan. Tubuh duduk garisan, tapi nombor satu. Dia punya tubuh belum sampai lagi ke garisan penamat, tapi dia dah sampai dah, minda dia nombor satu. Gitu. Kita duduk di pertengahan yang disebut maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita letak minda kita Lailatul Qadar. No, tuan-tuan, itkum minan nar, agar kita sampai di penghujung Ramadan sebagaimana kata Nabi SAW, kamu dijauhkan daripada azab api neraka. Tak nak, tuan-tuan, tak nak azab api neraka. Sebab itu, tuan-tuan, sebelum kita melangkah, Rasulullah SAW pernah sebut dalam satu hadis, orang-orang yang akan bertemu dengan aku, ada di antara mereka yang mendapat naungan aras aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang Nabi beritahu. Yang mendapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni semua mati, tuan-tuan. Mati belaka. Sebelum kita sampai di sana, kita nak tahu siapakah 7 kelompok manusia ini yang mendapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, 7 perilaku orang yang bakal dinaungi Allah di bawah naungan arasnya pada hari tiadalah naungan kecuali naungannya. Tuan-tuan, naungan itu maknanya ada perlindungan. Ada 7 kelompok manusia yang mendapat, tuan-tuan, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita, tuan-tuan, ya, welding besi pakai pelindung, takut besi tu mengecik pada mata, ada pelindung. Kita, tuan-tuan, pakai baju batik satu Malaysia, pergi mesyuarat, tuan-tuan, sejuk sangat, kita ambil jaket pakai. Tentang kebesaran bulan Ramadan,